Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk hari ini kita masuk pula kepada bidang sirah, iaitu pelajaran yang ke-21, Hijrah Detik Bersejarah. Okey, ini penghijrahan Nabi dengan umat Islam daripada Mekah ke Madinah. Okey, daripada segi bahasa, hijrah bermaksud berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Okey, daripada segi istilah pula, perpindahan Rasulullah dan umat Islam dari Mekah ke Madinah ataupun dahulu sebelum Madinah dipanggil sebagai Yasrib. Okey, kemudian apabila Rasulullah memerintah kerajaan Islam di Yasrib, Rasulullah menukar nama Yasrib kepada Madinah Al-Munawwarah, iaitu bandar yang bercahaya. Okey, faktor yang mendorong berlakunya hijrah, okey, ada 4. Yang pertama, pelawaan undangan penduduk Yasrib kepada Rasulullah. Yang kedua, penentangan musyrikin Quraisy yang sangat kuat di Mekah. Dan yang ketiga, memelihara akidah umat Islam. Dan yang keempat adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, ini adalah peta daripada Mekah ke Madinah. Okey, kita tengok kalau naik bas, dia lebih kurang 5 jam kalau naik bas. Okey, ini adalah peta Mekah ke Madinah. Okey, awak semua boleh tengok kat sini ya. Okey, daripada Mekah ke Madinah. Okey, seterusnya, sekumpulan penduduk Yasrib telah mempelawa Rasulullah untuk menjadi pemimpin mereka di Yasrib. Baginda telah mengadakan bai'ah Aqabah yang pertama dan bai'ah Aqabah yang kedua dengan sekumpulan penduduk Yasrib. Baginda menghantar Mus'ab bin Umair untuk mengajar Al-Quran dan berdakwah kepada penduduk di Yasrib. Okey, kita tengok perjanjian Aqabah pertama dan perjanjian Aqabah yang kedua. Okey, perjanjian Aqabah yang pertama, isi kandungannya yang pertama tidak menyekutukan Allah ataupun tidak mensyirikkan Allah. Yang kedua, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak, tidak berdusta atau bercakap bohong, tidak menderhakai perkara yang baik. Okey, itu adalah isi kandungan Aqabah pertama antara Rasulullah dan penduduk di Yasrib. Okey, Aqabah yang kedua, perjanjiannya, isi kandungannya adalah melindungi dan mempertahankan Rasulullah seperti melindungi keluarga sendiri. Okey, ini adalah isi kandungan perjanjian Aqabah kedua antara Rasulullah dan penduduk Yasrib. Okey, seterusnya, pakatan membunuh Rasulullah di Darul Nadwah. Okey, mesyuarat bersetuju agar seorang pemuda yang gagah daripada setiap puak dipilih untuk membunuh Nabi Muhammad secara serentak supaya Bani Hashim tidak dapat menuntut bela atas kematian Nabi Muhammad. Okey, jadi orang Arab di Mekah, Arab Quraisy, dia mengadakan satu pakatan untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka memilih pemuda yang gagah untuk membunuh Rasulullah. Okey, kita tengok peristiwa penting semasa hijrah Rasulullah. Okey, yang berlaku 27 Safar di Mekah. Okey, baginda pada tengah malam baginda keluar bersama-sama dengan Saidina Abu Bakar. Okey, jadi apabila Rasulullah keluar dengan Saidina Abu Bakar, jadi Saidina Ali menggantikan tempat tidur baginda untuk mengaburi mata masyarakat Quraisy yang ingin membunuh Nabi Muhammad. Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar menyusuri jalan yang tidak biasa dilalui oleh orang ramai. Abdullah, iaitu putera Abu Bakar, bertugas untuk meninjau dan melaporkan situasi yang berlaku di Mekah, manakala Asma pula anak Abu Bakar menyediakan bekalan makanan kepada Rasulullah dan ayahnya. Okey, Amir bin Fuhairah membawa kambing ke pintu gua sebagai bekalan susu dan nak menghilangkan jejak kaki Rasulullah dan sahabatnya Saidina Abu Bakar. Okay, musyrikin Mekah menawarkan 100 ekor unta sekiranya dapat menangkap Rasulullah. Ni kalau seorang tu dia dapat menangkap Rasulullah, maka dia akan dapat 100 ekor unta. Siapa tak nak Okey, kelompok Quraisy membuat operasi besar-besaran menjejaki Rasulullah. Dengan bantuan Allah, mereka tidak dapat menemui Rasulullah. Dalam keadaan cemas itu, baginda telah menenteramkan jiwa Saidina Abu Bakar. Okey, kita boleh tengok pada surah At-Taubah ayat yang ke-40. Okey, yang berlaku pada 27 Safar.
Okey, apa yang berlaku di Gua Sur pula? Okey, kita tengok setelah 3 hari di Gua Sur, mereka menuju ke Madinah bersama-sama dengan Abdullah bin Uraiqid. Okey, Abdullah bin Uraiqid ni adalah penunjuk jalan, iaitu seorang musyrik, tetapi dia seorang yang sangat jujur. Okey, Suraqah bin Malik ni berjaya menjejaki Rasulullah, tetapi apabila dia cuba menghampiri Rasulullah, kuda yang dia tunggang tu terperosok masuk ke dalam pasir selama 3 kali. Jadi Rasulullah memaafkan Suraqah dan memintanya merahsiakan pertemuan mereka. Okey, itu yang berlaku semasa dalam perjalanan menuju ke Madinah. Okey, 12 Rabiul Awal, ketibaan Rasulullah di Yasrib, di kota Madinah. Ketika ketibaan Rasulullah, mereka disambut gembira, mereka berlumba-lumba berebut tali unta Rasulullah agar Rasulullah dapat bermalam di rumah mereka. Akhirnya unta yang Rasulullah tunggang itu berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Okay, pada 8 Rabiul Awal pula di Quba, Rasulullah tiba di Quba dan tinggal beberapa hari di sana. Baginda mendirikan masjid pertama di Quba. Quba ni dah dekat lah dengan Madinah, lebih kurang dalam 1 kilometer lebih lah, ataupun 2 kilometer. Okey, kesan daripada peristiwa hijrah Rasulullah ke Madinah. Okey, kesannya kepada agama, sosial, politik dan ekonomi. Okey, agama Islam dapat tersebar kerana dakwah dapat dilaksanakan secara terbuka. Okey, daripada segi sosial pula, kehidupan masyarakat Madinah berubah kepada sistem hidup yang lebih baik dari segi akidah, syariat dan akhlak. Okey, daripada segi politik pula, tertegaknya negara Islam pertama yang berdaulat di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala yang terakhir sekali, kedudukan ekonomi umat Islam semakin kukuh melalui sistem ekonomi Islam yang dilaksanakan. Okey, itulah adalah kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mentadbir atau memerintah kerajaan Islam yang pertama di Madinah. Okey, untuk hari ini itu sahaja. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah itu datangnya daripada kesalahan saya sendirilah. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.